Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nuriza Jailani dari Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, dan rakan-rakan akan membentangkan persembahan sistem e-bida citra berasas syariah untuk pendaftaran kursus. Okey, sebagai pengenalan, sebelum kita pergi lebih lanjut, sistem e-bida ni adalah suatu sistem seperti lelongan. Apa yang dilakukan adalah kursus akan dilelong. Okey, kenapa kursus dilelong? Okey, umpukan kursus kepada pelajar-pelajar adalah merupakan suatu yang kompleks. Okey, satu masalah yang kompleks. Di mana universiti pun ia merupakan suatu yang sensitif kerana kita harus menentukan siapakah pelajar yang layak untuk mendaftar suatu kursus. Okey, terutamanya sekiranya kursus tersebut adalah kursus yang sangat popular. Okey, untuk membangunkan algoritma bidaan pula, industri masih lagi menjalankan penyelidikan yang sangat rapid. Okay, dan terbukti bahawa bidaan ataupun lelongan merupakan satu kaedah yang sangat efisien dan digemari pengguna kerana ia bersifat adil. Okay, dia beretika dan juga dia bersifat cultural ataupun mengikut budaya. Okay. Dan lelongan ataupun bidaan kursus adalah tidak asing lagi. Okay. Ada banyak fakulti-fakulti ataupun universiti yang menjalankan bidaan bagi kursus-kursus yang popular. Contohnya seperti kebanyakannya di Graduate Business School, okay, University Chicago, Harvard Business School dan lain-lain lagi. Okay, dalam masalah umpukan kursus, bidaan berguna untuk menentukan kursus pilihan ataupun mengikut preference, ya, dan juga mengikut keutamaan ataupun prioriti pelajar. Okay, umpukan sumber biasanya boleh dilakukan secara adil dengan melaksanakannya mengikut keutamaan pilihan pengguna. Okay, ini adalah model yang kita guna dan model ini adalah berasaskan model pembuat keputusan berasas syariah yang merupakan hasil penyelidikan kami yang terdahulu. Menggunakan teknologi ini, kita membangunkan suatu sistem pendaftaran kursus berasaskan bidaan, okay, yang akan membolehkan umpukan kursus dilakukan secara lebih adil, kompetitif mengikut keutamaan pelajar. Mari kita lihat apakah senario yang menjadikan kita cuba membuat solusi bagi masalah ini. Okay, kita perhatikan senario, kita ada beberapa senario. Dalam senario pendaftaran awal, biasanya pendaftaran kursus untuk semester berikutnya dilakukan pada minggu 13 sehingga minggu 16 semester sebelumnya. Okey, jadi memang agak awal dan kadang-kadang pelajar tidak sempat meneliti sangat kursus-kursus yang ditawarkan. Jadi mereka kebiasaannya mendaftar sebanyak-banyaknya kerana tiada had bilangan kursus yang dikenakan. Okay, bergantung kepada PNGK ataupun kredit yang mereka boleh ambil. Sekiranya mereka boleh ambil 24 kredit, mereka akan daftar sebanyak-banyaknya. Okay. Dan pendaftaran juga tidaklah menggambarkan minat pelajar. Pelajar cuma lazimnya mencuba nasib. Okay. Dan biasanya pemilihan dibuat oleh Pusat Citra Universiti. Okay. Dan lazimnya ia diisi, pelajar dipilih berdasarkan nombor matrik. Jadi isihan dilakukan mengikut nombor matrik. Jadi selalunya pelajar yang akan mendapat kursus tersebut adalah pelajar senior. Okay. Boleh juga sekiranya mengikut masa pelajar membuat pendaftaran. Okay, jadi ada persepsi bahawa keadaan ini tidak adil. Okay, kalau kita lihat ini adalah data sebenar, data pendaftaran awal semester yang baru lepas. Okay, semester 2
2020 dan 2021. Sesi 2020-2021. Bilangan kursus yang ditawarkan adalah 126. Bilangan kursus popular, kita kategorikan kursus popular ini adalah kursus yang bilangan pelajar membuat pendaftaran awal lebih daripada bilangan kuota bagi set kursus tersebut. Okay, dan yang layak adalah 112. Okay. Bilangan pelajar yang terlibat dalam pendaftaran awal semester 2 yang lalu adalah 5,955. Dan kalau kita lihat, disebabkan tiada kekangan had bilangan kursus, ada pelajar yang mendaftar sehingga 24 kursus. Okay. Kalau kita lihat pelajar yang mendaftar 24 kursus ini, bukanlah semua kursus itu mereka hendak ambil. Okay, so masalah yang kita lihat adalah pada awal semester, minggu pertama dan minggu kedua merupakan minggu tambah gugur. Jadi pelajar boleh tambah dan boleh gugurkan kursus. Okay, mereka juga boleh, mungkin ada setengah-setengah kursus telah memulakan kuliah, jadi mereka boleh mengikuti kuliah dan menilai sama ada adakah mereka ingin meneruskan pendaftaran ataupun tidak. Okay, seterusnya minggu ketiga dan keempat adalah minggu gugur kursus. Okay. Jadi pelajar hanya boleh menggugurkan kursus sekiranya pelajar telah mendaftarkan 24 kursus katalah, ataupun 10 kursus citra. Okay, jadi mereka hanya boleh gugurkan. Jadi bagi pelajar-pelajar yang menggugurkan kursus ini, kuota tersebut tidak boleh dipenuhi oleh pelajar-pelajar lain yang tidak yang gagal untuk mendaftar sebarang kursus citra. Okay, akibatnya pendaftaran manual terpaksa dilaksanakan. Okay. Okay, masalah dalam pendaftaran manual ini adalah permohonan yang sangat tinggi. Okay, dan pelajar juga mungkin ketinggalan kuliah selama 4 minggu. Dan prosesnya juga adalah sangat rumit, di mana pelajar perlu membuat pendaftaran manual, memberi nama, perlu mendapatkan tanda tangan daripada pensyarah, dan pensyarah juga mungkin terpaksa membuka set yang baru, okay, dan borang dihantar ke pusat citra untuk diproses. Okay, jadi kita mencadangkan suatu penyelesaian kepada masalah tersebut. Okay, untuk sebenarnya kita kalau boleh ingin menghapuskan terus pendaftaran manual ataupun mengurangkan pendaftaran manual. Okay, jadi sistem e-Bida Citra ini adalah untuk melelong kursus-kursus citra yang popular. Okay. Konsep yang kita gunakan adalah konsep lelongan menggunakan mekanisme bidaan tertutup. Pelajar boleh membida kursus yang memenuhi syarat. Okay. Okay, jadi ciri-ciri yang kita kena pasti adalah pelajar diberi point, okay, ataupun mata untuk membuat bidaan. Okay. Semua pelajar diberi nilai asas ataupun nilai mata lalai sebanyak 1,000 mata. Dan ada kriteria sekiranya pelajar itu pelajar cemerlang, maka beliau akan mendapat lebihan mata. Di dalam contoh ini kita letakkan 200 mata. Dan untuk pelajar tahun akhir, kita juga berikan mata bonus ataupun mata tambahan. Kenapa? Kerana kita hendak berlaku adil kepada pelajar ini. Mereka telah di semester akhir dan mereka belum lagi mencukupkan kredit kursus citra mereka. Okay, nilai mata-mata ini boleh disetkan ataupun boleh dikawal oleh pentadbir sistem, iaitu kaki tangan pusat citra. Okay, jadi pelajar akan mengagihkan mata untuk membida kursus yang mereka suka. Katalah mereka mendaftar 10 kursus dalam pendaftaran awal, mereka mungkin hanya membida 2 kursus yang mereka paling suka. Okay, jadi mereka meletakkan mata tersebut menggambarkan keutamaan yang diberikan. Pilihan pertama berapa matanya, pilihan kedua berapa matanya. Okay, jadi sistem akan memilih mengikut bidaan yang tertinggi dan juga masa bidaan itu dihantar. Okay, sekiranya mata itu sama, maka kita akan melihat, sistem akan melihat bila bidaan tersebut dihantar.
Okey, kita boleh nyatakan definisi adilnya di sini. Satu, yang pertama mengikut keutamaan pelajar. Yang kedua, kita memenuhi keperluan pelajar tahun akhir untuk bergraduat, dan kita memberi insentif kepada pelajar cemerlang. Walaupun mereka mendapat mata tambahan, tetapi mereka masih perlu membuat strategi untuk membida kursus yang mereka inginkan. Metodologi kajian kita terbahagi kepada 3. Di dalam fasa 1 adalah fasa untuk mendapatkan keperluan dan spesifikasi sistem. Kita melaksanakan kajian kesauran yang melibatkan perbincangan tertinggi dengan pentadbiran tertinggi universiti, persetujuan senat, temuduga ataupun temubual dengan kajian pelajar. Kita juga melakukan penilaian terhadap platform e-lelong yang sedia ada dan teknologi yang digunakan untuk lelongan. Kemudian kita juga melaksanakan kajian keperluan patuh syariah. Bagaimana kita hendak menyatakan bahawa sistem ini adil, telah saya terangkan tadi. Dengan melakukan pemberian insentif dan juga pelajar bebas melakukan strategi bidaan. Kemudian kita mengenal pasti keperluan untuk proses umpukan kursus, protokol lelongan mana yang hendak kita ambil atau kita aplikasikan, dan juga algoritma pembuat keputusan. Di dalam fasa kedua kita melaksanakan reka bentuk sistem. Kita melakukan pemodelan proses dan data sebab kita menggunakan data sebenar yang kita ambil daripada SMP Web. Kita juga harus mengambil kira reka bentuk antarmuka berdasarkan pengalaman pengguna, pelajar, pensyarah dan pentadbir. Jadi kita juga melakukan reka bentuk protokol lelongan dan juga strategi untuk menentukan keputusan. Kemudian dalam fasa pembangunan dan pengujian, membangunkan semua komponen, melakukan integrasi sistem, memuat naik sistem. Sebelum tu kita ada satu pelayan kemudian kita di server ataupun pelayan yang dikendalikan oleh Pusat Teknologi Maklumat. Kita melaksanakan simulasi lelongan dan penalaan prestasi sistem. Kemudian kita juga melaksanakan ujian rintis dengan data pelajar sebenar, juga data kursus sebenar. Apa kelebihan teknologi ini? Kita akan berjaya menghapuskan masalah pelajar yang membulut pendaftaran. So kita tentukan maksima umpukan kursus mengikut trend. Cuma 4 kursus sahaja yang dibenarkan untuk pelajar membuat bidaan. Kita boleh dapat mengatasi persepsi pelajar tentang ketidakadilan agihan kursus ataupun pemilihan senarai pelajar untuk set kursus tertentu. Pelajar yang memenangi bidaan kursus akan didaftar secara automatik ke sistem SMP Web. Kita juga dapat menyelesaikan proses pendaftaran bidaan dalam minggu pertama, atau lebih baik lagi sekiranya kita laksanakan sebelum minggu pertama. Jadi sistem ini boleh dikawal dan boleh dilaksanakan, pembuatan keputusan, menjana keputusan itu boleh dilaksanakan dengan cepat. Pelajar yang gagal bidaan masih boleh mendaftar kursus lain sekiranya kuota kursus masih tidak dipenuhi. Kursus tersebut akan ditawarkan seperti biasa melalui SMP Web, dan pelajar yang gagal bidaan masih boleh mendaftar kursus. Jadi kita boleh kurangkan atau hapuskan langsung peratusan pendaftaran manual. Kita juga dapat mengumpul data kursus mana yang popular berdasarkan mata bidaan dan juga keutamaan pilihan pelajar. Melalui kaedah bidaan ini kita sebenarnya mendidik pelajar untuk membuat pertimbangan dan membuat strategi dalam memilih kursus yang ingin dibida. Jadi pelajar perlu betul-betul mempertimbangkan kursus apa yang mereka inginkan. Ini adalah antara muka skrin. Sistem ini boleh dicapai melalui URL http://ebida-citra.ukm.my. Pelajar ataupun pensyarah dan juga pentadbir sistem boleh log masuk menggunakan
ID dan kata laluan SMP Web. Okey. Sekiranya sekiranya sistem sedang dalam mod bidaan, jadi pelajar akan nampak kursus apa yang mereka telah kursus yang telah mereka buat pendaftaran awal dan berapakah mata yang mereka ada untuk dibahagi-bahagikan dalam melaksanakan bidaan. Okey, jadi mereka boleh daftar, boleh simpan dan juga boleh reset sebelum hantar. Okey. Ini adalah contoh pelajar menggunakan semua mata yang beliau ada, okey, untuk membida satu kursus sahaja. Contoh di sini ada 1,100, semua mata tersebut digunakan untuk kursus asas kriminologi dan pencegahan jenayah. Mungkin pelajar ini betul-betul minat kursus ini. Okey, sekiranya pasti beliau boleh menghantar bidaan. Okey, satu lagi contoh strategi bidaan yang pelajar boleh lakukan. Okey, dalam contoh di sini pelajar membahagikan mata yang beliau ada kepada 2 kursus. Jadi kita boleh tahu kursus pengurusan masa di sini, mata bidaannya 600, jadi itu pilihan pertama pelajar. Okey, ataupun keutamaan pelajar. Pilihan kedua, okey, adalah kursus penjagaan kesihatan diri, 500 mata di situ. Jadi walaupun pelajar mempunyai mata bidaan lebih daripada pelajar biasa, pelajar yang cemerlang dan pelajar tahun akhir, mereka masih perlu bijak mengatur strategi untuk menghantar bidaan. Okey, sekiranya penjanaan keputusan telah selesai, pelajar boleh menyemak adakah mereka berjaya ataupun tidak. Okey, so dalam contoh kat sini semuanya berjaya dan menunjukkan juga mata yang digunakan. Okey, bilangan mata yang digunakan. Sekiranya gagal, akan terpapar gagal di situ berwarna merah. Okey, ini adalah fungsian pentadbir. Okey, fungsian pentadbir ada 3 tab. Okey, tab e-bida, tab SMP Web dan tab laporan. Okey, sebelum boleh melaksanakan bidaan, biasanya kita perlu mengimport data daripada sistem SMP Web. Okey, so jadi kita klik pada tab SMP Web. Ini adalah antarmuka untuk mengimport data. Okey, jadi boleh dinyatakan di situ sesi berapa, semester berapa. Okey, ada key di situ, saya hidekan sedikit. Okey. Di tab e-bida ini adalah penetapan ataupun setting, okey, untuk parameter mata bidaan dan juga mod bidaan. So ini adalah yang paling syarat, okey. Okey, yang pertama kita boleh tengok di sini kita ada button ataupun butang untuk menghantar jemputan. Jadi email, sekiranya butang ini ditekan, okey, jadi email jemputan akan dihantar kepada pelajar untuk boleh mula membida. Okay, jadi pelajar yang membuat pendaftaran awal boleh menyertai bidaan. Ini adalah untuk menjana keputusan. Sekiranya kita menggunakan mod manual dan bukan mod automatik, maka button ini perlu diklik. Okay. Dan yang ini adalah setelah penjanaan keputusan selesai, bila kita klik button hantar keputusan SMP, maka semua keputusan pemenang akan dihantar melalui API ke SMP Web. Okey, daripada situ pihak PTM lah yang akan mengambil tindakan. Okey, di sini adalah setting yang perlu dilaksanakan. Okey, untuk mata di bawah tajuk mata bidaan, pentadbir boleh melaksanakan. Nilai ini boleh berubah. Okey, sekarang yang kita tetapkan mata lalai adalah 1000. Sekiranya PNG, apakah kriteria untuk pelajar cemerlang? Katalah kita letakkan PNGS-nya 3.67 dan berapa mata bonus yang kita hendak beri. Okay. Contoh di sini 200. Nilai ini boleh diubah. Okay. Bergantung kepada pentadbir. Begitu juga dengan mata bonus yang diberikan pada pelajar tahun akhir. Okay. Tari-tari penting. Okay. Di dalam mod e-bida kita ada banyak button, ada banyak butang di sini. Mod auto, mod aktif. Okay. Sebelum bila kita nak memulakan bidaan, kita boleh setkan masa-masa ini, tarikh dan masa. Okay. Tarikh mula,
aktif, tarikh mula bida, tarikh tamat bida, tarikh dan masa untuk mula proses bidaan, mula untuk proses keputusan, tamat proses keputusan dan juga tamat aktif. Jadi contohnya masa saya screenshot ini adalah mode semasanya adalah di mode keputusan. Okey, jadi kita boleh klik button ni, katalah kita nak lakukan secara automatik. Jadi kita perlu setkan tarikh dan masa ini dan kita klik mode auto. Jadi apabila mode auto telah disetkan, kita tidak perlu klik button jana keputusan setelah bidaan selesai dibuat. Okey. So sebelum itu kita akan klik mode aktif. Jadi sistem telah diaktifkan. Bila kita klik mode bida, pelajar dah boleh membuat bidaan. Okey, berdasarkan kepada masa yang kita berikan. Kita boleh tentukan masa tersebut. Dalam ujian rintis ni kita laksanakan untuk beberapa hari. Untuk yang sebetulnya kita boleh laksanakan seminggu atau 2 minggu sebelum minggu pertama semester. Okay, jadi sekiranya kita beri lebih masa kepada pelajar, maka akan lebih ramai pelajar yang akan mengambil bahagian. Okey, sekiranya ini button reset ini sekiranya ada permohonan daripada pelajar. Ini kita fungsi yang kita sediakan jugalah. Sekiranya ada pelajar yang komplain, membuat aduan, apa-apa berlaku, so kita boleh resetkan. Okey, button yang bawah ni adalah untuk membuat sandaran atau backup pangkalan data. Okey, sekiranya katalah sekarang kita telah menjana keputusan, laporan boleh dilihat oleh pentadbir. Okey, so kita ada laporan tentang pelajar, pensyarah bilangan kursus, senarai penuh kursus, senarai kursus yang dibida, senarai kursus yang tidak bida. Contoh di sini adalah senarai kursus. Okey. Jadi senarai kursus, bilangan pembidanya dan bilangan pemenang. Contoh katalah yang atas sekali something jenazah di sini. Domainnya domain C4, kuotanya 40, bilangan yang mendaftar yang membuat pendaftaran awal 230. Jadi kursus ini akan dibida. Okay. Jadi bilangan yang membida adalah 17, sebab kurang daripada kuota maka secara automatiknya semua yang membida akan menang. Okey, tetapi sekiranya lebih ramai yang membida daripada bilangan kuota, maka kita akan, pembuat keputusan akan melihat berapakah nilai bidaan tertinggi sehinggalah kuota. Ini senarai kursus yang tidak dibida. Okey, bagi pensyarah. Ketika bidaan sedang berlangsung, pensyarah yang ada menawarkan kursus citra akan dapat melihat status kursusnya. Contohnya di sini kursus rumah dan anda, domain C6, kuota kursus adalah 100, yang membuat pendaftaran 512. Katalah statusnya dibuka untuk bidaan. Maknanya bidaan sedang berlangsung. Okey, setelah kita jana keputusan, okay, mungkin ini akan nampak. Okay, tadi tu data sedikit beza sebab data itu data simulasi. Yang ini data sebenar. Okay. Bilangan yang mendaftar 943, kuota kursusnya untuk semester 2, sesi 2020 dan 2021, 30. Bilangan pembida 75. Bilangan yang menang mestilah sama dengan bilangan kuota. Okay. Dan bila klik kepada kursus, pensyarah akan nampak senarai kursus bagi setiap kursus beliau. Seperti di sini, kita akan nampak tarikh-tarikh bidaan, tarikh dan masa, dan juga diisih mata yang paling tinggi. Mata bidaan yang paling tinggi akan, maknanya ini pemenang pertama, kedua dan seterusnya. Okay, melalui ujian rintis yang kita lakukan, daripada 5,955 pelajar, okay, hanya 519 yang mengambil bahagian. Okay, mungkin kerana kita buka sistem ini untuk ujian rintis tidak lama, 3-4 hari saja. Okay, jadi kita boleh dapat 9% yang membida, 91% yang tidak membida.
Okey, daripada keseluruhan bidaan yang dihantar, okey, 640 yang menang dan 59 yang kalah. Okey, jadi boleh dikatakan 92% bidaan yang dihantar itu menang. Okey, sekiranya lebih ramai pelajar yang membida, kita akan nampak competition lah di situ. Okey. Daripada bidaan yang menang, okey, ini menurut bilangan pelajar. Pelajar yang menang lebih daripada satu kursus, maknanya beliau mungkin membida lebih daripada satu kursus dan menang kursus tersebut. Okey, 31%. Okey, dan pelajar yang membida satu kursus saja, okey, dan mungkin meletakkan semua nilai matanya di situ, 69%. Okey, jadi kita boleh lihat juga kursus popular di sini berapa peratus kursus popular, maknanya daripada kursus yang boleh dibida, okey, 54% kursus yang dibida dan 46% kursus ini tidak dibida. Okey, ini berdasarkan bilangan pelajar yang tak ramailah, tak berapa ramai yang mengambil bahagian, 519 orang saja ataupun 9% saja. Okey. Kalau kita melihat daripada segi potensinya, sistem e-bida ini merupakan sistem pendaftaran khusus menggunakan mekanisme bidaan yang pertamalah di Malaysia, walaupun di negara luar telah ada. Okay, dan ia berpotensi untuk dipasarkan umumnya kepada IPTA ataupun IPTS ataupun kepada graduate business school ataupun kepada pusat-pusat ataupun institusi yang menawarkan kursus profesional yang bilangannya terhad, yang orang yang ingin mengambil kursus tersebut, okay, perlu membida. Okay. Jadi boleh make money juga di sini. Ini adalah rujukan. Okay, dan kita juga ada penerbitan kita yang terdahulu. Ini adalah decision model kita yang berasaskan syariah. Jadi kita punya sistem ini, pembuatan keputusannya semasa kita buat simulasi itu, okay, adalah berdasarkan decision model ini. Okay, sekian, terima kasih. Sekiranya ada apa-apa soalan, saya sudi menjawab.